بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambung pengajian tafsir dari surah At-Taubah, masuk ayat 93. Ayat 93 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, juga ayat 94 dan seterusnya sampai ayat 96. Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengenai golongan yang tidak memiliki keuzuran dari keluar berjihad. Yang kita masih lagi dalam kisah mengenai jihad dari perang Tabuk yang berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah, di mana ayat 93 ini dan seterusnya masih lagi mengenai orang munafik. Setelah Allah jelaskan dalam ayat 91 dan 92 mengenai golongan orang-orang beriman yang diterima keuzuran mereka, yang dihukum uzur dari keluar berjihad. Ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'tunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawarij wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fa hum la ya'lamun. Maksudnya, sesungguhnya jalan, yakni untuk menyalahkan, yang dikira salah, dikira berdosa, yang tidak keluar berjihad, hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, padahal mereka itu orang-orang kaya. Yang ini maksud orang-orang kaya di situ adalah orang-orang munafik yang kaya. Orang-orang munafik yang kaya, mereka memiliki keempat-empat perkara yang melayakkan ataupun menjadikan mereka mesti keluar untuk berjihad. Iaitu empat perkara yang kita sebut dahulu dalam ayat 91 dan 92, di mana dalam ayat 91 Allah jelaskan tiga perkara yang menjadikan seorang itu tidak wajib berjihad. Kemudian dalam ayat 92 Allah tambah satu lagi, jadi 4. Jadi orang munafik mereka memiliki segala-galanya yang melayakkan mereka keluar berjihad. Karena ayat 91 Allah jelaskan antara sebab yang menjadikan gugur untuk keluar berjihad, tidak wajib jihad. Pertama, dalam ayat 91 tidak wajib keluar berjihad kalau mereka tergolong dari kalangan orang yang lemah. Tapi orang munafik mereka kuat. Satu. Kemudian yang kedua, sakit. Dalam ayat 91 orang munafik ini sihat, sihat. Kemudian yang ketiga, tidak wajib keluar berjihad orang tidak mempunyai belanja. Sedangkan orang munafik tadi kaya raya. Kemudian dalam ayat 92 yang keempat, tidak wajib berjihad ini orang yang tidak memiliki kenderaan. Sedangkan orang munafik mereka kaya, mereka boleh beli ataupun dapatkan kenderaan. Jadi keempat-empat perkara yang menjadi halangan untuk keluar berjihad dalam ayat 91 dan 92 tidak wujud pada orang munafik, terutama orang munafik yang kaya. Cuma yang perlu kita beri perhatian ialah ayat 91 dan ayat 92 ini, di mana kita kalau memiliki keempat-empat perkara,
yang bertentangan dari apa yang disebut dalam ayat 91 dan 92 ini. Dalam urusan agama, kita mesti laksanakan dan tunaikan. Kalau kita kuat, mana tidak lemah, kuat. Yang kedua, kita tidak sakit, sakit yang kronik ke apa semua dan sebagainya. Yang ketiga, kita mempunyai belanja. Dan yang keempat, kita memiliki kenderaan. Kita jangan memberi alasan untuk tidak melakukan perintah agama, untuk melakukan perintah agama. Walaupun ayat ini khusus mengenai jihad, ini keluar berjihad, tapi dari segi hukum umumnya ialah kita mesti melihat dari sudut bahawasanya segala perintah agama, kalau tak ada halangan, kita mesti keluar. Kita mesti keluar, kita mesti turunkan, laksanakan. Kita mesti laksanakan. Jadi jangan jadi seperti orang munafik yang disebut dalam ayat 93. Ini golongan yang bersalah. Ya Allah tidak menerima kemunduran mereka. Mereka tidak memiliki keempat-empat perkara yang menjadi halangan untuk keluar berjihad dalam ayat 91 dan 92. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Orang munafik yang kaya ini rela tinggal di Madinah bersama dengan orang-orang yang diberi keizinan untuk tidak keluar berjihad, seperti wanita, kanak-kanak, orang tua, orang sakit, orang yang tak ada belanja, semua dan sebagainya. Mereka rela berada di Madinah daripada keluar berjihad. Ini celaan dari Allah ke atas mereka. Dan kita harap apabila datang satu perintah agama, kita cukup syarat, kita tak laksanakan, kita jangan berperangai seperti orang munafik ini. Yang menjadikan kita juga dicela. Kita juga dicela. Lalu Allah menghukum mereka dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Alhamdulillah. Dikunci Allah, kunci hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Di mana kalau kita lihat pada ayat 93 ini, kalau kita patah balik bahawa Allah telah sebut perkara ini dalam ayat 87. Dalam ayat 87 Allah sebut perkara yang sama dalam ayat 87 yang lalu. Boleh Allah ulang balik dalam ayat 93, ya? Jadi apa tujuan? Apa tujuan dan hikmah? Dari sudut tafsirnya, bahkan dari sudut bahasa Arabnya, kalau satu perkara yang sama diulang sebut, ada okay. Kalau diulang sebut 2 kali ataupun mungkin 3 kali dan sebagainya, fungsi atau tujuannya adalah litakkid, untuk penguat, Jadi satu perkara yang sama diulang sebut beberapa kali, seperti ayat 93 ini telah disebut dahulu dalam ayat 87. Jadi tujuannya adalah untuk takkid, untuk penguat. Yakni penguat di sini Allah nak jelaskan keburukan sifat dan sikap orang-orang munafik. Sebab itu Allah sudah sebut ayat 87 dan ayat 93 bahawa inilah sikap buruk mereka dan sifat buruk mereka yang sebenarnya yang mesti kita fahami, dan supaya kita tidak ikut-ikut dengan keburukan sifat dan sikap mereka. Litaki, untuk penguat. Sebab itu diulang sebut dua kali. Ini biasa berlaku dalam Al-Quran Karim, dan inilah yang biasa digunakan dalam bahasa
bahasa Arab dengan sebut suatu perkara itu 2 kali atau 3 kali dan sebagainya. Jadi dengan sebutan kali kedua dalam ayat 93 ini, maka jelas, nyata dan zahir kebutuhan sifat dan sikap. Apabila datang perintah berjihad, jangan kita ikut-ikut perangai mereka. Kemudian ayat 94, ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya mereka yang orang-orang munafik. Saya nak ulang sebut sekali lagi, munafik di sinilah munafik i'tiqadi, munafik dari segi i'tiqad, dari segi akidah. Ini bukan munafik amali ataupun munafik perbuatan. Munafik dari segi akidah, dari segi i'tiqad. Mereka yang orang-orang munafik mengemukakan uzurnya kepadamu wahai Muhammad, yakni apabila kamu telah kembali kepada mereka, yakni dari medan perang Tabuk, bila Rasulullah SAW dan orang-orang beriman balik dari perang Tabuk yang saya sebut tadi berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah, yang merupakan peperangan terakhir Rasulullah SAW. Jadi mereka datang menemui Nabi SAW, menemui orang beriman untuk mengemukakan uzur mereka, uzur bohong, uzur dusta, sebab mereka tidak ikut keluar berjihad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, janganlah kamu mengemukakan uzur. Kami tidak percaya lagi kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kami berita kamu yang sebenarnya. Jadi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan lagi menerima sebarang keuzuran, keuzuran bohong, keuzuran tipu daripada golongan munafik ini. Kerana sebabnya ialah la nu'mina lakum, kami tidak percaya lagi kepada kamu. Kami tidak percaya lagi kepada kamu. Setelah mereka berada dalam saf Islam, setelah hijrah Rasulullah SAW, Allah mengemukakan satu hukuman yang besar kepada mereka, bahawa orang beriman tidak boleh lagi percaya kepada segala bentuk alasan, percakapan dan tindakan orang-orang munafik i'tiqadi. La nu'mina lakum, kami tidak percaya lagi kepada kamu. Setelah berlaku dalam tempoh masa 9 tahun bermula dari hijrah Rasulullah SAW, kerana semasa di Mekah tak ada orang munafik. Munafik ini muncul setelah berlakunya hijrah. Di Mekah 13 tahun kami berhadapan dengan musyrikin, dengan kafir, penyembah berhala yang menyekutukan Allah. Sampai di Madinah Allah munculkan puak 9 tahun bergaul dengan bebas bersama dengan orang beriman. Jadi surah At-Taubah sebagaimana yang saya jelaskan dahulu merupakan surah terakhir yang diturunkan. Di sini Allah dedahkan segala-galanya. Kemuncaknya bahawa orang beriman tak boleh lagi percaya kepada mereka, tak boleh lagi. Di mana asas kepada tidak percayanya orang beriman kepada mereka ini ialah kerana sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami berita kami yang sebenarnya.
Kerana Allah telah jelaskan sifat dan perangai kamu. Kalau di zaman Nabi SAW, Allah turunkan wahyu menjelaskan sikap mereka. Sebab tu tidak ada surah dalam Al-Quran ini yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya orang munafik ini kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Saya tak bilang berapa puluh ayat lah. Setelah awal surah At-Taubah dahulu, kemudian selepas itu Allah sebut ini kisah mereka dah sampai ayat 90 lebih. Dan jumlah ayat yang banyak. Allah dedahkan sifat dan sikap buruk mereka. Jadi asas kepada orang beriman tidak lagi mempercayai mereka ialah kerana khabar dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam berhadapan dengan orang munafik i'tiqad ini, jangan percaya dia nak muzakarah ke, dia nak damai ke, ini jangan percaya. Jangan percaya. Orang beriman dia tak boleh letak kepercayaan lagi kepada golongan munafik. Dia akan mencari pelbagai alasan. Pelbagai alasan. Lan nu'mina lakum. Ini hukuman yang putus dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tak percaya lagi pada kamu. Kami tak percaya lagi. Sebabnya pasal Allah telah menerangkan kepada kami hal yang kami tak percaya. Ini hukum pemutus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau percaya juga, orang beriman percaya juga, ini orang beriman kerincak akal ke apa tak tahu. Kau masih percaya juga, kerincak akal ke apa, wallahu a'lam. Langsung kepercayaan kita kepada mereka tak boleh diletakkan pada golongan ini. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaan kamu. Yakni Allah dan Rasulnya sama ada kamu berterusan bersikap munafik ataupun meninggalkan sikap kemunafikan, Allah akan berhati. Allah dan Rasul akan berhati. Itu juga bila Allah dan Rasul berhati, maka orang beriman akan tengok dan berhati tengok. Kalau kamu bertaubat, meninggalkan kemunafikan, mereka boleh diterima sebagai orang yang beriman. Di mana Allah akan perlihatkan sikap mereka, sama ada mereka berterusan dalam kemunafikan ataupun beriman. Jadi ayat ini galakkan kepada mereka supaya bertaubat, supaya bertaubat. Bahkan taubat mereka diterima. Bahkan taubat mereka diterima oleh Allah. Ini galakkan dari Allah. Setelah Allah dedahkan ini untuk diuji. Setelah Allah memberi galakkan, Allah memberi peringatan. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang baik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nyata, lalu dia, yakni Allah memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ujung ayat ini, ujung ayat 94 ini, Allah jelaskan apa yang akan berlaku selepas kematian. Selepas kematian, bukan semasa di dunia, selepas kematian. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yakni selepas kematian. Ini peringatan yang Allah beri balik. Allah lontarkan balik kepada mereka. Setelah Allah beri galakkan supaya mereka bertaubat. Di mana selepas kamu mati, Allah akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini satu peringatan yang besar. Nak beriman, nak bertaubat, taubat. Allah terima. Tapi kalau kamu berterusan dengan kemunafikan kamu, maka kamu tidak dapat pergi ke mana pun, kamu akan mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beritakan segala perbuatan dan tingkah laku. Jadi ini satu peringatan yang besar yang datang dari Allah di ujung ayat 94 ini kepada orang-orang munafik.
Ayat 95 masih lagi mengenai kisah mereka. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepada kamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Di mana dalam ayat 95 ini Allah jelaskan lagi mengenai senjata mereka. Senjata orang munafik ini dah bersumpah dengan nama Allah. Ini senjata mereka. Pasal percakapan mereka tidak dipercayai oleh orang beriman. Senjata mereka adalah sumpah bohong, walaupun mereka menggunakan nama Allah, supaya kamu berpaling dari mereka. Yakni supaya kamu, Nabi Muhammad SAW dan orang beriman berpaling itu, berpaling dari mencela perbuatan mereka. Tidak hadir dalam peperangan Tabuk. Itu tujuan. Jadi sumpah adalah senjata utama dan besar orang-orang munafik. Pasal percakapan mereka tidak dipercayai. Tidak dipercayai. Itu senjata besar mereka. Ini yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya mereka tidak dicela. Maka berpalinglah dari mereka. Perintah dari Allah supaya orang beriman berpaling dari mereka, jangan percaya dengan sumpah bohong mereka. Sebabnya kerana sesungguhnya mereka itulah najis, kotor. Najis itulah najis maknawi, bukan najis hissi. Najis maknawi, yakni najis akidah. Najis akidah. Kerana sebenarnya mereka ni kufur nifak. Lepas tu saya sebut tadi dalam pengajian lepas bahawa mereka adalah munafik i'tiqadi, munafik dari segi i'tiqad, dari segi akidah. Jadi Allah sifatkan dalam ayat 95 ini, kamu bersumpah apa pun dengan nama Allah, Allah perintah supaya orang beriman berpaling dari mereka, kerana mereka adalah kotor. Manusia kotor, bukan kotor fizikal, kotor akidah. Mereka sanggup bersumpah, bahkan sanggup menggunakan nama Allah dalam sumpah, berpaling dari mereka. Dan tempat mereka adalah neraka Jahannam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yang sifat nifak mereka, menentang Islam dari dalam, menentang Islam dari dalam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjelaskan kepada kita 3 watak. Bagi kita orang beriman kena faham kerana ini 3 watak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watak pertama ialah Abu Jahal. Dalam ni ke apa ni? Lebih kurang lah, udang kambing dalam gulai, udang dalam ni, tak kira apa. Ini 3 watak yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat dan kita perhatikan dalam kita melakukan kerja-kerja agama. Kerja-kerja agama. Bahawa golongan kufur ni, orang kafir ni, ada yang jenis pertama tadi yang memang keras permusuhan mereka terhadap Islam. Dan yang jenis kedua, jenis Abu Talib, yang baik terhadap Islam dan mereka sedia untuk membantu Islam. Dan yang ketiga, kafir. Yang ketiga iaitu golongan munafik i'tiqadi yang memusuhi Islam dari dalam. Dan inilah kisah mereka yang Allah jelaskan dengan detail dan terperinci dalam surah Taubah. Jadi Allah janjikan mereka dengan neraka. Na'udzubillah. Ini ayat 95. Ayat 96 masih lagi mengenai mereka. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepadamu wahai Muhammad. Ini senjata besar mereka.
agar kamu redha kepada mereka. Terima alasan mereka, terima uzur mereka. Tapi jika sekiranya kamu redha kepada mereka, wahai Muhammad, percaya kepada sumpah mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat 96 Allah beri peringatan kepada orang beriman. Jangan mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Percaya kepada sumpah mereka, setuju dengan mereka, percaya dengan golongan munafik ini menyebabkan Allah murka bagi. Tak boleh. 96 ayat sempurna ini peringatan besar kepada setiap orang beriman. Supaya jangan percaya dengan orang munafik, percaya dengan mereka, penipuan, kebohongan, sumpah mereka menyebabkan Allah murka kepada kita. Jangan sekali-kali mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Carilah keredaan Allah walaupun tidak disukai oleh manusia. Ini peringatan dalam ayat 96. Mereka akan terus bersumpah kerana itu senjata mereka, dan jangan sumpah mereka menjadikan kita kelabu mata percaya menyebabkan Allah murka kepada kita. Pasal Allah tidak redha kepada orang-orang yang fasik ini, munafik ini. Fasik dengan maksud mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu maksud fasik. Dan mereka kufur dari segi akidah, dan mereka dikira fasik kerana fasik ini adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang munafik ini, munafik i'tiqad ini, selain kufur, mereka adalah jenis manusia yang fasik, yang keluar dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 97. Ayat 97 hingga ayat 99 Allah jelaskan mengenai orang-orang Badui. Orang-orang Badui, di mana orang Badui ini sama seperti orang lain yang tinggal di bandar Madinah dan sebagainya. Mereka ni ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Bahkan kalau kafir mereka ni lebih keras daripada kekafiran orang lain, orang munafik. Orang Badui, orang yang tinggal di pendalaman. Ayat 97. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui yang tinggal di pendalaman lebih sangat kekafiran dan kemunafikan, lebih keras kemunafikan dan kekafiran mereka. Jadi ini yang berlaku pada sebahagian orang-orang Badui. Sebabnya kerana mereka ni tinggal di pendalaman. Dengan tabiat mereka yang keras dan kasar, mereka jauh dari ilmu. Mereka jauh dari ilmu. Sikap mereka ni keras, kasar, dan mereka jauh dari ilmu. Sebab tu golongan manusia ni bila jauh dari ilmu, bila jauh dari ilmu, mereka akan bersifat seperti ini. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sakana al-badiyata jafa, wa man ittaba'a sayda ghafala, wa man ata sultana aftutina." Maksudnya, barang siapa yang tinggal di pendalaman, jafa, dia jadi keras. Dia jadi keras sikap di hati dia, perbuatan dia, pasal jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Tapi kalau duduk di bandar, dia majlis ilmu tak datang, sama juga. Sama juga dah. Sama juga. Tetapi lebih-lebih lagi bila tinggal di kampung, di pendalaman, tak ada majlis ilmu,
Dilancang ada ke majlis ilmu ajar-ajar? Ada kan? Tak kerah masa ni kan? Alhamdulillah. Okey tu dah. Hidup juga majlis ilmu kan? Ada juga kan? Alhamdulillah. Jadi Badui ni dia tinggal di pedalaman. Tak ada majlis ilmu, pengajaran dan sebagainya. Itu sifat mereka. Kalau mereka kufur dengan sekeras-keras kufur. Kalau mereka munafik dengan sekeras-keras kemunafikan. Itu tabiat mereka. Sebab tu jangan jauh dari majlis ilmu. Duduk di bandar pun jauh dari majlis ilmu sama juga. Lebih-lebih lagi kalau tinggal di pedalaman. Adik tadi sambungan adik tadi. Barang siapa yang mengejar binatang buruan, dia lalai. Adik tadi lalai. Dia kejar kancil ke? Bukan kancil besi ni. Kancil besi ni dalam bandar. Kejar masuk hutan, lagi jauh. Kita cari kelah, cari rumput kelah, masuk hutan jauh sana sini. Lalai. Pasal dalam kepala nak menyebut Allah ke apa. Dan pada siapa yang menghampiri pintu sultan, pintu istana, dia akan terfitnah. Mufti pun tak jadi kalau masuk istana. Mufti pun tak jadi kalau masuk istana. Dia akan hampiri. Kalau siapa menghampiri pintu sultan, pintu raja ni sultan, dia akan terfitnah. Agama dia. Itu sambungan tadi. Jadi ini yang berlaku kepada orang-orang munafik yang berada di orang-orang Badui yang berada di sekitar Madinah. Inilah sikap. Cuma kita nak ambil di sini tempat kita tak ada orang Badui. Kita nak ambil di sini lah, jangan jauh dari majlis. Keras hati kita, perangai, sikap kita, jangan jauh dari majlis. Dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Hidup dalam kejahilan, tidak mengetahui bata-bata hukum syarak yang diturunkan oleh Allah. Tak tahu. Pasal tinggal di pedalaman, tak mengikuti majlis. Allah Akbar. Tapi kalau yang beriman, bila mereka datang ke Madinah, sahabat-sahabat dia suka Badui ni. Dalam Sahih Muslim kata dia, kalau mereka datang ke Madinah ni, sahabat akan kumpul di masjid. Pasal soalan dia pelik-pelik. Nabi tak marah. Itu orang yang beriman lah. Soalan dia pelik-pelik. Dia tanya Nabi SAW. Nabi SAW tak marah kan. Orang Badui, orang pedalaman, orang dulu. Bukan orang Kelang, dia jaya dan semua. Nah, soalan dia. Kalau yang beriman, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Allah mengetahui, yakni Allah mengetahui siapa yang layak mendapat ilmu, siapa yang layak dapat keimanan. Dan Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana dalam membahagikan ilmu, dalam membahagikan iman kepada siapa yang dia kehendaki. Inilah yang berlaku pada orang-orang Badui yang tinggal di sekitar Madinah di zaman Nabi SAW. Ayat 98 masih lagi mengenai mereka. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir 'alaihim da'iratus saw wallahu sami'un 'alim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah sebagai satu kerugian. Ini Badui yang munafik. Ayat 98 ini Allah jelaskan mengenai orang-orang Badui yang munafik. Jadi mereka merasakan belanja pada jalan Allah ni, infak pada jalan kebaikan ini sebagai sesuatu yang menyusahkan, suatu kerugian, sia-sia, tidak bermanfaat. Jadi begitu sikap kemunafikan orang Badui. Dan orang-orang Badui ini menanti-nanti bahaya menimpamu, wahai Muhammad, wahai orang beriman.
Dahlah mereka ni merasa berat, merasa rugi untuk infak pada jalan Allah. Dalam masa yang sama, mereka menunggu-nunggu, mengharapkan bala musibah yang akan menimpa Nabi Muhammad SAW dan menimpa orang beriman. Tujuannya supaya mereka tidak perlu infak harta, belanja harta. Dalam nak belanja tu sayang, teku, rasa berat. Dan masa yang sama, bila nak mati Muhammad, bila nak mati Abu Bakar, apa semua, bila mati buat-buat di senang, tak payah keluar lagi. Kita tengok buruknya kemunafikan mereka, mengatasi kemunafikan orang munafik dalam kota Madinah. Begitu keras kemunafikan mereka, sebagaimana kerasnya kekufuran mereka. Alaihim dairatus sawu, mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Yang ini bencana itu pasti akan berpatah balik kepada mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar akan doa, hajat, permohonan. Dan Allah mengetahui siapa yang layak ditolong, dihina dan sebagainya. Inilah sifat dan tabiat kemunafikan dari kalangan orang-orang Badui. Jadi virus kemunafikan ini tersebar sampai keluar kota Madinah. Jadi mudah-mudahan sifat ini tak ada dalam diri kita, iaitu rasa berat untuk membelanjakan harta pada jalan kebaikan. Jangan ada sifat atau tabiat seperti ini, rasa habis duit ke, habis harta ke, tak bermanfaat, sia-sia. Ini bukan sifat orang beriman. Ayat 99. Masih lagi mengenai mereka, orang-orang Badui. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Ayat 99 ini Allah menyebut mengenai orang-orang Badui yang beriman. Orang Badui yang beriman. Setelah dua ayat tadi, Allah jelaskan mengenai orang-orang Badui yang kafir dan munafik. Jadi ayat 99 ini kita cuba ambil pengajaran, kita ikut. Walaupun mereka orang Badui, kerana mereka beriman. Dan keimanan ini tak dibatasi oleh satu kaum atau bangsa. Sifat yang baik, elok dan bagus kita ikuti. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat. Allah sebut beriman kepada Allah dan hari akhirat ini sebagai satu penekanan penting dalam kehidupan manusia. Beriman kepada Allah, kita sedar dari mana asal kita, dan beriman kepada hari kemudian, kita sedar ke mana tempat kembali kita. Itulah orang Badui yang beriman ini. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi orang beriman dari kalangan Badui ini berbeza dengan Badui yang munafik tadi. Mereka memandang bahawa apa yang dibelanjakan pada jalan Allah dari harta mereka itu merupakan salah satu daripada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata biasa saya sebut, kita ni kalau Allah beri harta, Allah buka dua jalan kepada kita untuk ke syurga. Kalau orang tak ada harta, mereka hanya mempunyai satu jalan saja untuk masuk syurga, itu melalui jasad mereka. Mayang, puasa, buat ibadat, menggunakan jasad fizikal. Kalau Allah beri harta kat kita, Allah buka dua jalan untuk kita ke syurga, dengan jasad fizikal kita, satu lagi dengan harta. Satu lagi dengan harta. Pasal kita datang ke dunia ni bukan untuk kumpul harta. Allah tak hantar kita ke dunia untuk kumpul harta, tak ada salah. Allah hantar ke dunia, hantar kita ke dunia
untuk mentauhidkan dia, untuk buat ibadat kepada dia oleh khalifah di atas muka bumi ini. Allah beri jasad fizikal dan Allah beri harta. Ada orang yang dapat satu saja, dapat fizikal dia. Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tak ada harta. Mereka hanya beribadat, melakukan ketaatan itu fizikal semacam-macam. Macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, fizikal dan harta. Allah tak hantar kita kat dunia ni untuk kumpul harta. Waktu mati tinggal harta banyak-banyak, tak ada. Itu kerja akal. Allah suruh manfaatkan. Jadi kita kalau Allah beri harta, kita ada dua jalan untuk masuk syurga, dengan fizikal dan dengan harta. Dan di sini dia tengok ayat 99 ini. Orang beriman dari kalangan orang Badui, di sisi mereka, pegangan mereka dan keimanan mereka, membelanjakan harta ini sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai jalan untuk membolehi doa Rasul. Kerana kebiasaannya Nabi SAW akan berdoa kepada sesiapa yang membelanjakan harta pada jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan doa itu dapat juga kat kita. Mudah-mudahan doa itu dapat juga kat kita. Mudah-mudahan insya-Allah doa Rasul kata siapa yang membelanjakan harta pada jalan kebaikan. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu, perbelanjaan itulah satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah dah sebut sekali lagi, ketahuilah, memang betul apa yang dipegang oleh orang-orang Arab Badui, bahawa membelanjakan harta pada jalan Allah, jalan kebaikan, merupakan satu perkara untuk mendekatkan diri pada Allah. Selain mendekatkan diri dengan fizikal, kita semayang ke apa semua dan sebagainya. Nah, ini penting untuk kita faham. Dan inilah yang difahami oleh orang-orang Badui yang beriman, dibenarkan oleh Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Rahmat itulah syurga menurut penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Allah akan masukkan dalam syurga. Allah janji masukkan orang beriman yang bersifat dengan sifat dalam ayat 99 ini untuk masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini, insya-Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atas segala kesalahan-kesalahan kita yang lepas yang lalu. Mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itulah perbezaan sikap dari kalangan orang-orang Badui yang beriman, juga yang kufur dan yang munafik. Yang dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap mereka dalam ayat 97, 98 dan 90. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan mereka-mereka yang disebut oleh Allah dalam ayat 99 ini, walaupun mereka Badui tapi mereka beriman. Mudah-mudahan sifat ini ada dalam diri kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya berhenti di sini untuk kali ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.